Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita pada hari ini, menjadikan kita hamba-hambanya yang masih lagi diberikan kekuatan dan kesihatan untuk terus menambahkan siri amalan soleh kita. Dan kita mengharapkan majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kita istiqamah dalam sudut menuntut ilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Dan yang paling penting, kita mengharapkan ilmu ini diterima oleh Allah sebagai pemberat timbangan kita di akhirat kelak, yang menyebabkan kita dipermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Di antara perkara yang penting bagi kita ialah kita ingin masuk syurga dengan mudah semudah-mudahnya. Ya, seperti mana yang Rasulullah ingatkan bagi penuntut-penuntut ilmu, sesungguhnya ya, ilmu ini adalah bermanfaat. Maka Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha menuntut ilmu, ya, bersungguh-sungguh dalam siri menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan hamba-hambanya yang dipermudahkan baginya jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pelajaran yang lepas kita telah bicarakan di antara perkara-perkara yang begitu menarik untuk mendapatkan syurga Darussalam, yang menjadikan kita orang yang bersungguh-sungguh untuk beramal dengan amalan yang Allah berikan ke Rasulullah, ajarkan kepada kita supaya beramal. Di antaranya yang seperti mana yang disebutkan di dalam hadis yang lepas, apabila apa yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Salam, yakni ya ayuhan nas afshus salam, wahai manusia sebarkan salam. Kita sudah sebarkan salam ataupun tidak? Wasilu irham, dan hubungkan silaturrahim, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan, wasallu bil laili wan nasi niyam, dan lakukan solat malam. Maka di saat manusia tidur, wa tadkhulu jannata bisalam, dan akan dimasukkan ke dalam syurga dengan selamat. Jangan takut kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Kerana apa? Wallahu la yakhliful mi'ad. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Maka kita buatlah hak mana yang mampu, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori orang-orang yang mempunyai 4 sifat tersebut. Bila kita mempunyai 4 sifat tersebut, maka insya-Allah, ya, itu di antara khabar yang terbaik bagi kita untuk memiliki syurga yang dijanjikan. Baik, kita masuk agak dalam bab yang berikutnya, muka surat 282. Agama adalah kesetiaan. Agama adalah kesetiaan. Apakah kesetiaan itu? Yakni sentiasa dalam menjaga antara satu sama lain. Dalam hadis yang ke-89 dari Tamim Ad-Dari, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah salasan, yakni ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah salasan. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rasulullah bersabda, agama ini adalah kesetiaan ataupun nasihat yang sentiasa menjaga, mendidik, yang membimbing. Beliau mengulangi sebanyak 3 kali. Kami bertanya, kesetiaan kepada siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, kesetiaan kepada Allah. Ya. Kemudian kesetiaan kepada Rasulnya. Kemudian ketika kesetiaan kepada kitabnya dan kepada Rasulnya, kepada pemimpin kaum muslimin dan kepada masyarakatnya. Baik. Krosa kata, kita tengok dia sebut an-nasihah, dikatakan nasaha wa nasahahu wa nasahahu
nushan wa nushatan. Bahasa Arab ni kalau tulis Rumi memang kita dah biasa bahasa Arab jadi susah. Okey. Jadi al-muhim, sedangkan nasah berarti amal soleh. Artinya memurnikan atau mengikhlaskan. Sedangkan an-nasihah berarti amal soleh. Ungkapan at-taubah an-nasuha berarti taubat dengan sebenar-benarnya. Datang daripada kalimah nasuha, yakni ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Okey, kata Ibn Faris ungkapan nasahtuhu wa nasahtu. Lalu berarti lawannya curang. Al-ghushi. Dalam An-Nihayah disebutkan kata an-nasihin adalah kata disepakai mengungkap keinginan agar yang dinasihat menjadi baik. Sedangkan ad-din an-nasihah adalah kalimah dengan pengertian terbatas merujuk kepada tiang agama. Okey. Jadi kalimah yang kita nak bahaskan ini tadi supaya kita tidak termasukkan kalimah ini ke dalam bahasa Melayu kita. Kadang-kadang memang kita baca-baca tu kita termasuk dalam akal kita bahasa Melayu, nasihat. Nasihatlah nasihat. Itu. Dia jadi begitu. Dia tidak dalam bab ini keikhlasan kita memurnikan. Agama ini memurnikan. Ad-dinu nasihah. Ya, agama ini betul-betul kesetiaan. Ya, kesetiaan. Oleh kerana tu kalimah kesetiaan itu akan mengubahkan pemahaman secara tepat. Berbandingkan kita kata agama ini nasihat. Ya, nasihat. Allah pun nak kena nasihat ke, Allah menasihat kita, kita akan jadi terpusing begitu. Tetapi bila dirangkapkan oleh pemahaman yang disebutkan seperti dalam kitab-kitab, ya, An-Nihayah ataupun yang dikatakan Ibn Faris, mengisyaratkan kefahaman an-nasihah di sini ialah apa dia? Yang disebutkan nasihat itu ialah kesetiaan. Kita setia. Okey. Jadi kita akan membicarakan kandungan hadis. Sebelum itu mari kita berkenalan dengan siapa dia Tamim Dari ni. Ya, Tamim Ad-Dari. Kadang-kadang kita dengar nama ni, wallahualam, tapi tak perasan. Dan kadang-kadang kita tahu melalui hadis-hadis tertentu yang masyhur, maka kita mengenali Tamim Dari. Baik. Dia ini adalah orang Rom, ya, yang berada di kawasan Syria pada satu ketika dahulu. Boleh tergambarkan, boleh imaginekan di mana Syria yang dekat dengan laut dekat Cyprus, Turki itu laut Mediterranean, ya. Okey, boleh dah tergambarkan. Okey. Baik. Tamim Dari ini masyhur dalam kisahnya, dia berlayar, dia ahli pelayar. Ya, ahli pelayar, lalu dia berlayar keluar daripada lautan Mediterranean, ya, melalui selat Al-Jibr, Jabal Tariq tu, Al-Jibtar. Wallahualam, saya terbanyak guna bahasa Arab. Okey, al-muhim dia masuk ke satu lautan. Selepas tu lautan apa? Ya, Atlantic or Pacific, tak perasan. Ala kulli hal, selepas dia merentasi lautan tersebut, di tengah-tengah jalan tiba-tiba berlaku satu perkara, yakni satu perkara ribut taufan di dalam pelayarannya. Maka kapal yang dibawanya itu berombang-ambing yang menyebabkan ia selama 1 minggu. Dalam riwayat itu menceritakan selama 1 minggu. 1 minggu dalam perombang-ambing lautan itu, maka tiba-tiba, okey, di tengah lautan Atlantik tu, maka mereka terdampar ke sebuah pulau. Kalau mengikut melalui lautan itu, ya, mereka berada terdampar di sebuah pulau. Maka bila mereka terdampar di sebuah pulau, lalu disebabkan bekalan mereka itu kurang, maka mereka pun keluar untuk pergi ke pulau tersebut. Maka bila sampai di pulau tersebut, mereka pun mula mencari bahan-bahan makanan yang boleh diambil, dibuatkan makan. Tiba-tiba mereka bertemu dengan seekor binatang. Yang mana seekor binatang ini, yang bak kata kita kalau sebut dalam bahasa dia, jassas ke apa? Ya. Dalam bahasa Melayu kita macam Bigfoot.
Ya, Bigfoot. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu pula. Ya, Bigfoot. Bukan big fruit, Bigfoot. Yang mana dia seperti orang hutan yang bulunya banyak sampai dalam riwayat itu menceritakan kami tak kenal mana depan mana belakang. Lalu dia menegur kami. Lalu dia mengatakan, wahai manusia. Seolah-olah dia tu bukan manusia. Ya. Kami pun terkejutlah. Kami ingat jin ke apa ke. Ya. Lalu dia mengatakan, ikut aku. Kenapa ada sesuatu yang sedang menunggumu. Okey. Lalu mereka pun ikut dalam keadaan cemas. Ya, dalam keadaan ketakutan. Dan dibawa ke dalam satu gua. Maka bila sampai di dalam gua tu mereka menyaksikan satu makhluk yang sedang terikat, yang besar sedang terikat. Kejutlah, takut semua kan. Dan makhluk ini pun terkejut juga, dia terikat. Hai manusia. Kan dia tegur dalam kisah tu. Hai manusia. Jadi berlakulah sedikit pertanyaan-pertanyaan dan percakapan yang mana dalam percakapan itu dia bertanya beberapa perkara yang berkaitan dengan yang disebutkan dalam hadis. Kisah beberapa perkara itu ialah pertama dia bertanya tentang sebuah tasik. Nanti jap. Dia bertanya tentang satu ladang. Ya. Satu ladang yang mana ladang itu adalah kawasan yang subur. Satu tanah tu kawasan yang subur di mana tumbuh-tumbuhannya begitu hebat, banyak. Lalu dia bertanya tentang keadaan tempat itu, lalu mereka mengatakan ya, tempat itu memang subur. Ya. Lalu dikatakan bahawa ia akan menjadi satu tempat yang kering. Ya, tempat yang kering. Kemudian dia bertanya tentang tempat yang satu lagi. Lalu dikatakan tempat itu kering. Maka dia katakan tempat itu akan menjadi subur. Okey. Ini di antara perkara yang menarik yang mana Rasulullah menceritakan bagaimana ianya berlaku. Okey. Lepas tu dia bertanya lagi tentang satu tempat yang disebutkan tasik. Ya. Bagaimana kedudukan tasik itu? Lalu dikatakan airnya banyak. Ya, lalu dikatakan dia akan menjadi kering. Lepas tu dia mengatakan lagi, ceritakan aku tentang Nabi yang buta huruf itu. Lalu mereka mengatakan sesungguhnya Nabi itu telah keluar di Mekah. Orang mengatakan dia tu Nabi, telah keluar di Mekah dan dia telah berhijrah ke Yasrib. Lalu dia bertanya, adakah orang Arab memeranginya? Lalu mereka mengatakan, ya. Lalu ditanyakan apa mereka melakukannya. Lalu mereka menceritalah. Ya. Lepas tu ditanyakan bagaimana kedudukan orang-orang yang bersamanya. Lalu mereka mengatakan orang-orang yang bersamanya begitu taat kepadanya. Lepas tu dia mengatakan, ya, sesungguhnya jika mereka mengikutinya, itu yang terbaik bagi mereka. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku memberi khabar kepada kamu. Ya, aku memberi khabarkan perkara ini kepada kamu. Sesungguhnya aku adalah Al-Masih. Aku khawatiri. Sesungguhnya aku akan diizinkan untuk keluar. Lalu Imam Tamim Dari pun bila selesai tu mereka keluar. Lalu mereka belum selesai. Lalu Dajjal ini mengatakan sesungguhnya aku khawatir bahawa aku akan diizinkan keluar. Maka jika aku keluar, aku akan berjalan di muka bumi dan aku tidak akan tinggal walaupun satu tempat. Ya, pasti aku akan berada di sana. Yakni aku akan sampai di sana. Illa melain dalam tempoh 40 hari. Fi arba'ina lailatan, 40 malam. Ghaira Makkata wa Tayyibata. Fahuma.
muharramatani alayya kiltahuma. Lalu aku akan sampai di sana kecuali selama 40 hari, kecuali dua tempat ini, Mekah dan Madinah adalah haram kepadaku. Kerana apa? Kerana ada malaikat yang menjaganya. Baik. Jadi bila Tamim Dari mendengarkan perkara tersebut, lalu selesai dia pun berangkat naik kapal. Ya, mula tadi kita tahu melalui Lautan Mediterranean dia datang. Maka kali ini dia berpusing melalui Lautan Merah. Ya, Lautan Merah yang mana dia terus singgah ke tempat paling dekat dengan Madinah. Lalu dia pergi berjalan kaki menuju ke Madinah. Lalu dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya, Tamim Dari berjumpa dengan Rasulullah lalu menceritakan perkara tersebut yang berkaitan dengan Dajjal. Ya, oleh kerana itu masalah Dajjal ada tiga perbahasan. Ya, masalah Dajjal ada 3 hadis yang berkaitan dengan Dajjal. Salah satunya daripada Tamim Dari ini. Ya, salah satunya dari Tamim Dari ini. Lalu Rasulullah memanggil penduduk Makkah, Madinah. Lalu mereka maka baginda mengumpulkan mereka di masjid dan menceritakan apa yang Tamim Dari ceritakan. Menceritakan seperti mana yang Tamim Dari menceritakan. Lalu Rasulullah mengatakan, adakah aku telah menceritakan kepada kamu semua? Lalu mereka mengatakan, ya, pernah kamu ceritakan tentang ini. Ya, walaupun tak terperinci tapi diceritakan kepada kami. Lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya, ya, dia menghentakkan tongkat dia ke atas ini, ya, ke atas bumi ini. Hadhihi tayyibah, hadhihi tayyibah, hadhihi tayyibah. Inilah dia Madinah, ya, tayyibah, inilah tayyibah, inilah dia tayyibah. Ya, kenapa Madinah ada 3 nama. Pertama Yathrib, lepas tu kedua tayyibah dan yang ketiga Madinah. Jadi inilah, ya, tempat yang istimewa yang mana 2 tempat ini Dajjal tidak akan dapat masuk Mekah dan Madinah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah siapa yang nak pergi haji ke umrah ke boleh. Ya, saya pun insya-Allah pada 24 Februari ini dengan MKM sebagai mutawif saya akan pergi ke buat umrah 24 bulan Februari. Okey, tahun 2022. Jadi insya-Allah al-muhim dalam bab ini kita melihat Tamim Dari telah meriwayatkan salah satu hadis yang hebat, hadis yang besar, hadis yang berbentuk mempertahankan akidah pada akhir zaman yang berkaitan dengan Dajjal. Ya. Dan Tamim Dari ini membawa satu perkara yang agak menarik di dalam Masjid Nabawi. Dulu Masjid Nabawi dia pakai pelita aja macam kita taklah, kita lampu dah. Ya, orang kampung zaman dulu yang saya pun rasanya sempat di tempat-tempat tertentu pakai pelita. Ya, pakai pelita, pakai lilin sahaja. Orang sekarang tak mainlah lilin. Tak ada lampu pakai, ya, lampu telefon lah paling kurang. Ya, kalau tak ada pun tu dia kedai RM2 bertimbun lampu yang emergency case-nya tak tekan automatic, ya. Lampu yang macam mana? Tekan sini aja. Ya, pop kata terus menyala. Kedai RM2. Okey, tetapi zaman dahulu tidak ada, ya, melainkan lampu-lampu. Itu pasal orang munafik tak suka datang solat, ya. Sebab apa? Dia tak suka nak pergi solat subuh tu sebab, ya, dia tahu bahawa Rasulullah tak nampak dalam gelap tu. Rasulullah tak boleh tahu siapa yang datang, siapa yang tak datang antara solat subuh dan isyak. Ya. Namun begitu kemunculan Tamim Dari radhiyallahu anhu, dia memberikan satu idea cara memasang lampu dengan menyalakan lampu itu di dinding-dinding. Ya, dia letakkan lampu itu di dinding-dinding. Akhirnya terang dia tu dah lain dan bentuk dia macam lampu ala-ala yang moden kita ni, ya, yang lampu ada kawang-kawang dia tu. Jadi tu dia Tamim Dari memperkenalkan lampu-lampu dalam bentuk dinding ataupun gantung, ya, dan dia menyinari kawasan Masjid An-Nabawi. Baik. Jadi ini dia hadis yang kita nak bicara tentang Tamim Dari. Ya, Tamim Dari yang mana dia meriwayatkan dan menceritakan satu hadis yang didapati daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni hadis agama itu ialah kesetiaan. Kandungan hadis pertama, setia kepada Allah adalah mengimaninya dengan keimanan yang lurus, meyakini maujud sebagai sifat wajibnya, beriman terhadap keesaannya dan dia adalah zat yang esa. Firman-Nya tidak ada sekutu baginya,
dan tiada satu pun yang semisal dengannya, sedangkan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Okey. Baik, dalam bab ini amat penting tuan-tuan dan puan-puan, ialah satu perkara yang mesti kita tanam dengan sebaik-baiknya. Apa dia? Menanamkan akidah yang betul dalam diri kita ni, ketauhidan, mengesakan Allah seperti mana yang Rasulullah bawa. Mesti. Kalau kita tidak dapat menyelesaikan masalah ini, buatlah amalan apa pun, memang tidak akan berguna. Buatlah bagaimana sekalipun, memang tidak akan datang kebaikan. Kerana apa? Kerana masalah ketauhidan kita dengan Allah bermasalah. Ketauhidan kita dengan Allah bermasalah. Oleh kerana itu Allah berfirman dalam bab ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka jika mereka beriman, yakni mereka itu siapa? Selepas para sahabat sampai kita ni, sampai hari kiamat. Seperti mana kamu wahai Muhammad dan para sahabat beriman, sesungguhnya mereka itu akan mendapat petunjuk. Ya, jika kita beriman seperti mana yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya beriman, maka kita akan mendapat petunjuk. Sesungguhnya jika mereka itu berpaling tada, yakni tidak beriman seperti mana kamu beriman, mereka di dalam permusuhan. Tuan-tuan dan perempuan, beriman kepada Allah mestilah beriman seperti mana yang Rasulullah ajar. Oleh kerana itu wajib kita mempelajari iman yang sebenar-benarnya, beriman kepada ketauhidan kepada Allah itu dengan betul. Kita tidak boleh beriman selain daripada iman yang Rasulullah SAW ajar. Maka kalau jika kita beriman selain daripada Rasulullah ajar, maka kita akan melihat iman itu terlari. Iman itu tidak mengikut seperti mana yang Allah dan Rasul nak. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini agama. Bila kita sebut agama, ini adalah agama wahyu. Yang mana Jibril mengangkatnya, membawa wahyu itu kepada Rasulullah dengan tidak menokok, menambah. Lalu diserahkan kepada Rasulullah. Amanah Jibril. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat seperti mana yang Allah nak. Yang Jibril bawa itu tidak ada tokok dan tambah. Amanahnya Rasulullah SAW. Sehingga hari kewafatan baginda, agama ini telah sempurna. Yang Allah sebutkan di padang Arafah, al-yawma akmaltu lakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Lalu para sahabat menyebarkan kepada tabi'in, tabi'in sehingga kepada umat ini seperti mana yang Allah tetapkan, ya Rasul tetapkan, tanpa tambah dan kurang. Amanahnya para sahabat. Tabi'in, tabi'in. Datang masyarakat kita, dia berubah pula. Itu masalahnya. Datang masyarakat kita yang mana agama dibawa dengan secantik-cantiknya. Kalau buat pepatah dahulu seperti menatang minyak yang penuh. Ya, berhati-hati sampai minyak tu tak tumpah, tak ditambah, tak dikurang. Itulah. Tiba-tiba berlaku penyelewengan kepada ummah. Tak nak menganut seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan, na'udzubillah. Pertama kita ucapkan Alhamdulillah. Kepada Allah, syukur Allah bagi petunjuk kepada kita untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk mengikut cara Rasulullah. Kena puji Allah. Kalau tidak, kita serupa dengan mereka. Tetapi mereka ini, ya, sampai tahap tuan-tuan dan perempuan akan mendengar, mereka mengatakan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bagi fahaman mereka, ialah akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Asy'ariyah wal Maturidiyah. Siapakah Asy'ariyah itu? Siapakah Maturidiyah itu? Adakah dia itu dari Rasulullah? Adakah Abu Hasan Asy'ari menganut, ya, yang menyebarkan akidah Asy'ariyah ini, ya, dan Abu Mansur Al-Maturidi ini, ya, menyebarkan akidah Maturidi ini, ya, sebelum
sebelum kita ini, mereka ini mengambil daripada Rasulullah. Tetapi jelas Abu Hasan Asy'ari telah menarikkan dirinya dan bertaubat daripada sifat 20. Tuan-tuan dan perempuan, berbahaya. Puncanya, bagaimana alhamdulillah dengan izin Allah, Allah bagi petunjuk kepada saya. Ya, peringkat awal saya belajar kat pondok dulu, sebelum belajar pondok orang dah kata, ya, siapa yang tak hafal sifat 20 tak sah solat. Siapa yang tak hafal sifat 20 tak masuk syurga. Jadi kita pun hafal, siap dengan menasyid pun waktu tu, tapi bukan nasyid Raihan tu. Ya, nasyid yang mak saya ajar tu. Ya, hafal sifat 20. Kerana disebabkan perkataan kalau tak hafal maka tak boleh masuk syurga. Kalau tak hafal tak sah solat. Jadi berusahalah kita. Masih ada lagi orang yang mengajar begitu. Baru ni saya datang ke sebuah surau, dia kata itulah yang ustaz tu ajar. Ya, tuan-tuan dan perempuan, fitnah. Ia merupakan fitnah. Tak apa lagi. Waktu tu saya dah mula mengaji, saya pergi ke pondok-pondok tertentu di Kelantan, di Penang dan juga di Kedah. Ya. Lepas tu yang syoknya, ya, mereka mengatakan Imam Syafi'i menganut sifat 20. Ya, di situlah datang saya mula berfikir, betulkah Imam Syafi'i ya menganut sifat 20? Maka di situlah penyelidikan dibuat, dikaji, ditengok apa semua, ya. Maka saya datang tertanya-tanya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pernahkah bertemu dengan Abu Hasan Sy'ari? Ataupun pernahkah hidup sezaman dengan Abu Hasan Sy'ari, ataupun dia hidup selepas Abu Hasan Sy'ari ya wafat? Di situ datang otak tu mula berfikir. Ya, minda saya berfikir dan tertanya-tanya, ya, bagaimana kedudukan Imam Imam Asy-Syafi'i bila dia lahir, bila dia wafat. Kemudian bila dilihat balik bahawa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, kalau ikutkan, kalau tak salah saya, Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijrah, kalau tak salah saya. Nanti jap. Dia lahir pada tahun 150 Hijrah. Ya. Dia lahir pada tahun 150 Hijrah. Tanda tu. Tanda. Yang lebih kurang tahun 767 Masihi. Okey. Dan dia wafat pada tahun 204 Hijrah. Dia wafat pada tahun 204 Hijrah. Nampak tak? Okey. Jelas? Okey, kita jelas dah. Pertama, kita tengok Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah dan dia wafat pada tahun 204 Hijrah. Okey. Ataupun dia lahir pada tahun 767 Masihi dan dia wafat pada tahun 820 Masihi. Ini di antara hujah yang saya berfikir. Ya, macam mana mereka boleh nisbahkan Imam Asy-Syafi'i pengikut Imam Abu Hasan Sy'ari sifat 20. Siapa dia Abu Hasan Sy'ari? Mari kita tengok, ya, bilakah Abu Hasan Asy'ari ini lahir? Baik, Abu Hasan Asy'ari lahir, ambil maklumat, pada tahun 260 Hijrah. Ataupun bersamaan 874 Masihi. Dan dia wafat pada tahun 324 Hijrah. Lahir tahun 260 Hijrah dan dia wafat pada tahun 324 Hijrah. Abu Hasan Asy'ari. Baik.
Bila kita tengok Abu Hasan Sy'ari lahir 260 Hijrah dan Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. Berarti lebih kurang ya jaraknya masya-Allah. Tak apa. Waktu Imam Asy-Syafi'i mati tahun 204, Abu Hasan Sy'ari tak dilahirkan lagi. Setelah lebih kurang 46 tahun wafatnya Imam Syafi'i, barulah Abu Hasan Sy'ari lahir. Boleh nampak tak? Kita bila menyaksikan perkara ini, maka datang saya, bagaimana mereka boleh menggunakan atas nama Imam Asy-Syafi'i yang menganut ya akidah salaf, tapi dikatakan Imam Syafi'i menganut sifat 20. Sedangkan Imam Syafi'i tak pernah wujud lagi, ya. Imam Abu Hasan Sy'ari tidak pernah wujud lagi sebelum Imam Syafi'i wafat. Baik, jadi ini di antara fitnah kepada Imam Syafi'i di kalangan pentaksub mazhab Syafi'i ya, yang menyebabkan mereka menganut akidah yang batil. Baik, ala kulli hal, kita masuk dalam bab ini ya. Bagaimanakah beriman kepada Allah itu diambil kira. Tuan-tuan dan perempuan, kita dah terangkan tauhid rububiyah di antara asas tauhid yang akan membentukkan peribadi kita beriman dengan secara betul. Kita tidak boleh tinggalkan pembahagian itu, bukan pembahagian untuk meletakkan perbezaan dari sudut setengah orang kata itu cara Trinity punya akidah, tak. Tetapi kaedahnya pada Tuhan yang Esa itu dikenali manusia ini syirik di bahagian apa? Rububiyah, syirik daripada uluhiyah ataupun syirik dalam bentuk asma' wa sifat. Jadi itu punca dibahagikan sedangkan bendanya satu. Bendanya satu. Kalau kita sebut tauhid dia dah melengkapi. Tetapi dibahagikan kerana apa? Kerana tauhid rububiyah dari sudut kesyirikannya jarang berlaku. Kerana kalimah Rabb itu merupakan kalimah yang maha agung, maha hebat, maha kuasa, maha segala-galanya milik Allah. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita bicarakan kalimah Allah itu, Rabb itu dah mengagungkan Allah, kemuncak keagungan. Tak ada siapa yang boleh challenge, tak ada siapa yang boleh sama dengan kedudukan Allah yang maha hebat ini. Pasal bila sebut kalimah Rabb bukan sebarangan. Melainkan jiwa-jiwa yang tak pernah bergetar tu, ya, menunjukkan hati mereka tu keras. Berhati-hati tuan-tuan dan perempuan, jangan sampai kita menyebut kalimah Allah tidak ada perasaan langsung. Ya, kalau kita sebut anak kita pun kita rasa risau kalau apa berlaku, sebut suami, sebut isteri pun kita dah faham. Ini kan sebut Allah, Tuhan kita, Malikul Muluk, Raja segala raja. Bagi saya beriman Allah sebagai Rabb. Saya meletakkan keagungannya, kemuncak keagungan. Saya beriman dengan kedudukan Allah yang maha kuasa, maha segala-galanya, maha kehebatan, super power miliknya. Yaf'alu ma yurid. Dia boleh melakukan apa yang dia buat. Tuan-tuan dan perempuan, kalau mampu kita meletakkan ketauhidan, keagungan Allah dalam jiwa kita, cantik. Itu pasal Allah ceritakan dalam surah Al-Anfal, bagaimana kedudukan iman-iman ni, ya, kita dah banyak kali ceritakan, bagaimana Allah menceritakan di dalam surah Al-Anfal, yang mana orang-orang yang beriman kedudukannya lain, cara membicarakan hak Allah tu lain. Yang kita katakan, jangan jadikan diri kita bila sebut air, ya sama. Tak rasa apa-apa. Sebut cawan, serupa tu. Sebut telefon, lain sikit. Handphone lain sikit. Ya, jangan. Tetapi orang yang beriman itu Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman sempurna imannya itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka kerananya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yakni ada gementar. Bila sebut kalimah Allah, kedudukan mereka itu ada gementarnya. Itu yang kita nak.
Ya, bila kita sebut orang jahat nak datang, kita rasa takut. Bila kita tengok polis, kita tahu kita silap waktu speed trap, bawa laju-laju, langgar apa ni, traffic light. Kita tahu bila nampak polis ada terasa perasaan suspend tu. Tuan-tuan dan perempuan, begitu juga dengan kalimah Allah. Kalimah Allah bukan sebarangan. Bila disebut, mesti kita hidupkan dalam jiwa kita ini satu perasaan. Kena ada. Kalau tak ada, masalah lah kita. Iman kita boleh dipertikaikan. Kalau ada hati kita tidak berdebar, bergentar, ya, bergetar bila menyebut kalimah Allah itu, mengingati Allah yang sifatnya yang maha agung ini, ada masalah dalam hati kita. Cepat-cepatlah ubat. Dengan beriman, duduk, ya, tafakur sebentar. Ya Allah, aku mengadu kepadamu kekurangan iman aku yang berbolak-balik ini. Baik. Bila kita kenal Allah dengan sifat yang maha agung, ya, kita tahu macam mana kedudukan raja. Tapi ini Allah takkan sama dengan raja. Keagungan kita kepada Allah, kemuncak keagungan yang perlu kita pertahankan. Itu dia maksudnya. Sesungguhnya agama itu nasihat kepada Allah, yakni kesetiaan kita kepada Allah. Kesetiaan kita kepada Allah itu adalah kesetiaan mutlak kepada Allah yang tanpa kita, ya, ragu-ragu. Barulah datang keyakinan yang betul-betul. Kenapa sifat ini tidak dimiliki oleh manusia? Sifat pencipta, sifat menghidupkan, mematikan, sifat tuan-tuan dan perempuan orang-orang yang terdahulu. Kenapa mereka mengambil sesuatu itu sebagai Tuhan? Kerana dalam jiwa mereka mengatakan itulah tempat segala-gala harapannya. Itulah kekuatan, itulah. Kerana itu sifat Tuhan. Itu pasal mereka mengambil, ya, Tuhan ikut sesuka hati mereka. Mereka merasakan matahari itu hebat, besar, ya, dengan berbagai pandangan mereka, lalu mereka mengambil Tuhan. Tetapi mereka silap. Tetapi kita sebagai seorang yang beriman mesti berdiri di atas keimanan yang mana kita beriman kewujudan Allah itu sebagai Tuhan dengan sifat yang maha agung. Pasal bila Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan, kalimah Rabb digunakan. Kerana kalimah itu hanya dimiliki oleh Allah. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi. Konon dialah pencipta, dialah yang berkuasa, dialah segala-galanya. Sedangkan dia nak buat anak pun tak ada. Itulah Nabi Musa nak angkatnya. Ya. Tapi dia mengaku dirinya Tuhan. Allah hancurkan. Itu dia. Iblis la'natullah pun tak pernah nak mengaku dirinya Tuhan. Bahkan dia berbicara dengan Tuhan, dengan Allah. Kalimah Rabb dia letakkan. Ya, subhanallah. Datang orang kita seperti Ayah Pin. Ya, mengaku dia mempunyai kerajaan di langit. Tahu tak? Kerajaan di langit itu milik Allah sahaja. Tidak ada satu kerajaan. Jahat-jahat Fir'aun pun dia mengatakan kerajaan dia di bumi. Namrus mengatakan kerajaan di bumi. Datang Ayah Pin kerajaan di langit. Kan gila nama dia. Ya, mengambil sifat rububiyah ketuhanan ini. Okay, ini nak menerangkan betapa kita kena berlaku jujur, ya, ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila golongan-golongan ini salah dari sudut mengangkat diri mereka, itu belum lagi dengan Tuhan Harunnya, ya, diikuti dengan pemerintah-pemerintah yang menetapkan, mengeluarkan hukum mereka sendiri tanpa mengeluarkan hukum hudud, dan juga di antaranya orang-orang yang dikategorikan mengaku sebagai Tuhan adalah para ulama-ulama su' ataupun ulama-ulama jahat di kalangan golongan sufi misalnya, yang mengaku dirinya kasyaf, mengetahui perkara yang ghaib. Kerana la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada siapa yang mengetahui ghaib melainkan Allah. Adapun Rasulullah dimu'ajizatkan, diberikan wahyu kepadanya, baru dia tahu perkara yang ghaib. Kalau tidak, dia pun tak tahu. Tiba-tiba datang kita, Tok Guru golongan sufi ni, aku tahu perkara yang ghaib, aku tahu apa yang di dalam hati kamu. Ya Allah, kita pun percaya bulat-bulat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian berkaitan dengan syirik dalam tauhid uluhiyah,
dan berkaitan dengan asma wa sifat Allah yang mesti kita mengikut cara yang Allah ajarkan, Rasulullah ajarkan. Jadi, pertama setia kepada Allah adalah mengimaninya dengan keimanan yang lurus. Menyakini maujud sebagaimana sifat wajibnya. Yang saya dah terangkan, beriman terhadap keesaannya, terhadap rububiyahnya, uluhiyahnya. Ya, rububiyah dah diterangkan, tetapi tuan-tuan kena mantapkan kerana di situlah datang kita merasa keagungan Allah. Bila ada perasaan itu, maka kita dapat mengangkatkan Allah pada tempatnya. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak meletakkan Allah pada tempatnya. Maka kita dengan kenal rububiyah Allah ini, kita akan meletakkan Allah pada tempatnya. Dan uluhiyah ini dah kita ceritakan banyak, dan insya-Allah di Yayasan Ta'lim itu sendiri banyak pengajaran berkaitan dengan akidah ustaz-ustaz kita. Dan asma' wa sifat, nama-nama Allah yang agung ini dan sifat-sifat yang maha mulia ini, yang mesti pertama sekali kita beriman, mengisbatkan ya, sifat-sifat Allah itu ada. Tetapi ingat tu, tetapi sifat yang dia khabarkan itu hanya dia yang mengetahui secara sebenarnya. Kita hanya boleh mengisbatkan bagaimana wallahu a'lam. Kita mengisbatkan seperti mana yang dia isbatkan. Tak boleh ditakwil-takwil. Kan dia yang berbicara, dia yang bagi tahu. Itu dia kaedah sifat-sifat Allah. Kita beriman seperti mana yang sampai kepada kita. Baik. Tidak sekutu baginya dan tidak satu pun yang semisal dengannya, sedangkan dia adalah zat yang maha mendengar. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu dia dalam surah Syura. Tauhid yang lurus terbebas dari semua bentuk penyimpangan, baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun nama-nama maupun sifatnya. Termasuk setia kepada Allah adalah ikhlas dalam niatnya dan amal ibadah. Mengarahkan segenap kemampuan dalam mentaati dan tunduk kepadanya selama menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Mengguna nikmat untuk mentaatinya dan utama kecintaannya di atas kecintaan selain daripadanya. Okey. Baik. Dalam ayat perbicaraan ini, tauhid yang lurus terbebas dari semua bentuk penyimpangan, yakni bentuk kesalahan-kesalahan. Oleh kerana itu pernah isu kan orang nak guna nama Allah. Ya, ada kata tak boleh, ada yang kata boleh. Alah, orang Kristian sana apa semua. Begini tuan-tuan dan puan-puan, kalimah Allah adalah kalimah lafaz jalalah yang agung. Tidak semudah itu boleh orang menggunakan. Bayangkan bagaimana orang menggunakan nama Allah, ya, orang Kristian yang menggunakan nama Allah, dengan kita orang Islam menggunakan nama Allah, sama ke? Tak sama. Ya, tak sama. Oleh kerana itu, melarang mereka menggunakan nama Allah itu adalah penting. Kerana mereka bukan menggunakan nama Allah untuk mengikut seperti mana kita mengangkat nama Allah itu dengan sebenar-benarnya. Kita bila menyebutkan nama Allah, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Tetapi mereka menyebutkan kalimah Allah itu, ya, Allah itu bapa kepada Isa. Ya, dia jadi begitu. Lain. Bagaimana kita boleh nak benarkan orang membicarakan nama Allah sedangkan penggunaan mereka tu dah silap? Dah silap. Maka kalau silap, bagaimana kita katakan ya? Satu benda yang menghairankan sebenarnya. Hatta di kalangan orang-orang Islam sendiri pun, menyebut nama Allah pun dah bercanggah antara satu sama lain. Yang ni duk kata Allah bersemayam di atas arasy. Yang ni duk kata Allah di mana-mana. Yang ni duk kata Allah tak ada tempat. Itu pun dah bercanggah. Ini kan pula orang Kristian, orang Yahudi, yang mana Allah ceritakan dalam Al-Quran. Meh kita tengok dalam surah At-Taubah, muka surat 191, ayat yang ke-30. Apa mereka lafazkan bila disebutkan nama Allah? Jumpa surah At-Taubah
juzuk 10 surah yang ke-9, muka surat 191 ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاحئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Okay. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu adalah putera Allah, dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu putera Allah. Demikianlah itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka. Bagaimanakah mereka sampai berpaling? Okay. Tuan-tuan dan perempuan, bukan maksud anak Allah bagi yang kita sangka ni, setengah orang kata itu dia nasabkan bukan untuk mengatakan anak Allah. Itulah akal kita dah dimasukkan orientalis, ya, berfikiran seperti orang Yahudi. Sebab apa? Dia kata Baitullah, rumah Allah, ya, ataupun Duyufur Rahman, tetamu-tetamu Ar-Rahman, tamu-tamu Allah, ya. Dan Quran kata naqatallah, unta betina Allah. Bukan maksud itu dinasabkan sebagai satu penghormatan yang agung, ya, yang boleh dinasabkan begitu. Tetapi bila nak dinasabkan di sini, dinisbahkan di sini, ya, apa dinisbahkan? Anak Allah. Tak boleh. Kenapa? Allah kata qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ya. Dalam ayat Al-Quran, Allah mengatakan lagi, Allah tidak mempunyai anak. Tiba-tiba dinisbahkan begitu. Apa dia? Orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Dan orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah. Nampak tak? Uzair mengatakan, Yahudi kata Uzair anak Allah. Tahu kan kisah Uzair yang dimatikan selama 100 tahun. Itu yang menyebabkan dia menjadi kemuliaan. Adapun Isa anak Allah, mereka menisbahkan Maryam melahirkan anak, yang mengandungkan anak tanpa bapa. Yakni dia dilahirkan dalam dia mengandung tanpa suami. Yakni walaupun tanpa melalui seorang lelaki. Ini, ya. Tak apa, kita menyaksikan bagaimana mereka ni, orang Yahudi ni, ya, na'udzubillah min zalik. Kalau kita tengok, memang jenis kepala tu tak center, kata orang. Sampai tahap macam tu. Dia meletakkan, dia memperupamakan Allah anak Isa dan Isa dan Uzair itu anak Allah. Lepas tu mereka agak tak puas hati lagi. Apa mereka katakan? Kita saksikan dalam ayat. Di dalam surah, sebentar. Dalam surah Al-Ma'idah. Ya, dalam surah Al-Ma'idah juzuk yang ke-6, surah yang ke-5. Ayat yang ke-18. Muka surat 111. Jumpa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ni gabungan dia, ya. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Na'udzubillah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Nampak tu? Ya.
Nampak tak bagaimana inhiraf ataupun terpesongnya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, agama kita bukan agama boleh sesuka hati kita nak bagikan pandangan dan pendapat. Tak boleh. Agama kita berdiri di atas fakta. Yakni fakta itu adalah dalil Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Kalau kita mengikut cara Yahudi dan Nasrani boleh memberikan pandangan, ini kesudahannya. Dia menjadikan suatu benda yang pandangan dan pendapat sudahnya menjadi akidah. Sudahnya menjadi akidah yang menyebabkan mereka berpegang dengan perkara-perkara tersebut, akhirnya menjadikan diri mula-mula Uzair anak Allah, Isa anak Allah, sudahnya mereka mengatakan kami ni semua anak Allah. Ini yang membahaya bila golongan-golongan Islam berperangai seperti mana golongan-golongan yang Yahudi dan Nasrani. Kita dapati seorang ustaz di Kelantan tu dah bermain-main dengan hadis palsu, perkataan-perkataan palsu. Bermulanya penyelewengannya menafikan hadis-hadis. Ya, ilmu zan dikatakan. Nauzubillah. Kamu jahil. Kamu tak ubah seperti ahli kitab. Kamu tinggalkan masyarakat daripada Al-Quran dan hadis. Lepas tu kamu datang dengan cerita-cerita kronik yang mana tak tahu asal usulnya. Jahat. Kita terpaksa kata jahat. Kerana agama ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Inilah Islam yang berkualiti. Kalaulah kamu boleh buat tambah-tambah, maka orang lain akan tambah. Ustaz itu tambah, ustaz ini tambah. Akhirnya apa agama ni? Agama ni agama ustaz-ustaz ke? Ataupun agama ini agama akal di kalangan orang-orang tertentu? Agama ini adalah agama wahyu. Agama ini adalah milik Allah. Hatta Rasulullah SAW menyampaikan seperti mana Allah arahkan. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Allah ingatkan kepada Rasulullah. Jika dia mengada-ngadakan perkataan yang tak pernah kami katakan. La akhadna minhu bil yamin. Nescaya kami akan tangkapnya. La qata'na minhu al-watin. Kami putuskan tali lehernya. Yakni kami membunuh Muhammad. Kenapa? Kalau dia mengatakan apa yang kami tak katakan. Tuan-tuan dan perempuan, ini bukan perkara mainan. Itu pasal bila belajar ilmu hadis kena faham apa arti ilmu hadis tu. Apa kefahaman maksud hadis itu. Sehingga takrir Rasulullah itu pun hadis kerana ianya wahyu daripada Allah. Ini di kalangan di antara ustaz-ustaz yang tak faham, yang menyebabkan jadi bid'ah, jadi yang ada bid'ah hasanah lah apa semua tu disebabkan tak faham kaedah hadis. Na'udzubillah min zalik. Kita minta lindung kepada kejahilan dan ustaz-ustaz yang jahat ini yang menyesatkan manusia ke arah yang berbahaya. Ini janji kita dengan Allah. Oleh kerana itu janji kita dengan Allah bukan sebarangan. Okey, baik. Kemudian sebenarnya semua bentuk kesetiaan ini seluruhnya akan kembali kepada diri hambanya yang bersangkutan. Kerana Allah memang tidak perlu kesetiaan dari makhluk. Ingat tu ya. Bila kita setia pada Allah, ianya untuk kebaikan kita maksudnya. Dia tak ada efek langsung kita nak setia ke tak setia. Ya, Allah macam itulah sifat yang maha agung dan maha hebat dia. Tetapi jika kita taat kepada Allah, maka Allah berikan kebaikan kepada kita. Kalau kita tak taat, Allah tak ada apa-apa. Kamu yang akan menerima akibatnya. Subhanallah, maha suci Allah yang maha agung. Ya. Allah memang tidak perlu kesetiaan dari makhluknya. Allah Ta'ala berfirman, jika kalian berbuat baik, kalian berbaik untuk diri kalian sendiri. Okay? Jadi ini mengisyaratkan kepada kita dalam surah Al-Isra ini bahawa jika kamu buat baik, fa'in ahsantum, ya, kamu melakukan kebaikan, maka kebaikan itu datang untuk diri kamu sendiri. Baik. Kedua, kesetiaan kepada kitab Allah, yakni mengimani dan membenarkan, meyakini sebagai kalam Allah dan dia berkalam dengan sebenar-benarnya. Allah Ta'ala berkalam dengan perkataan yang sesuai dengan kebesarannya. Meyakini ia sebagai wahyu yang diturunkan kepada Rasulnya dengan perantaraan penghulu malaikat yang paling dipercayai, iaitu Jibril. Meyakini baik secara lafaz, pengertian kalimat maupun makna sebagai mukjizat. Tidak seorang pun mampu buat tandingan yang semisalnya, walau hanya satu ayat atau satu surah sahaja, meskipun mereka saling membantu.
Okey, dengan arti kata lain berkaitan dengan Al-Quran, sekarang Al-Quran telah dipinggirkan. Kita nak dapati diri kita sendiri membaca Al-Quran pada satu hari pun bermasalah. Na'udzubillah min zalik. Ini disebabkan gadget-gadget yang datang yang memberikan tarikan-tarikan syaitan. Oleh kerana itu Rasulullah mengatakan dunia ini dipagari oleh perkara-perkara yang manis. Ya. Tetapi akhirat itu neraka itu dihiasi dengan perkara-perkara yang manis dan akhirat itu syurga itu dihiasi dengan perkara-perkara yang sukar. Sukar itu adalah SOP yang ditetapkan supaya selamat. Kalau tak ada SOP itulah yang memudaratkan. Baik. Jadi hukum Al-Quran ini ialah kita beriman. Pertama ianya adalah wahyu Allah. Kita beriman seperti mana yang Rasulullah arahkan beriman. Ya, kenapa sifat-sifat Al-Quran sebagai petunjuk? Itulah yang saya nasihatkan kepada kita semua. Kalau kita tak jumpa petunjuk dalam Al-Quran, janganlah sibuk nak cerita, oi kemari kita tengok kat YouTube ni petunjuk lebih besar. Tak ada. Percayalah cakap saya, bukan saya cakap, ulama-ulama yang mengatakan. Jika Al-Quran kita tak jumpa petunjuk, bagaimana kita nak cari petunjuk di tempat yang lain? Dan memang sedangkan Allah mengatakan Al-Quran hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tiba-tiba kita tak jumpa. Berarti kita bukan termasuk di kalangan orang yang bertakwa. Yang kedua, bagaimana kita berhadapan dengan Al-Quran? Pertama, beriman dengan bersungguh-sungguh, yakin. Berdiri di atas amalan-amalan ayat muhkamat. Dan berdiri dalam keadaan kita menyerahkan segala terjemahan itu milik Allah, ayat mutasyabihat. Itu arahan Allah dalam surah Ali Imran. Orang yang beriman, ya, dia tidak akan memikir ayat-ayat mutasyabihat ni lebih-lebih. Dia apa yang dia buat? Dia beriman dengan Allah turunkan alif lam mim. Lepas tu hanya ilmu di sisi Allah. Apa maksudnya di sisi Allah? Kemudian mana-mana ayat-ayat yang kita tidak faham, belajarlah. Yang mana ayat-ayat tu yang merupakan ayat-ayat yang syubhah mutasyabihat, ya, yang mana boleh kita berdiri bersama para ulama, maka berdirilah. Kalau tidak, serahkan urusan itu pada Allah. Jangan kita melampaui dalam bab-bab tersebut. Yang penting beramal. Setelah kita beriman, maka kita akan cuba beramal sedaya upaya. Hak mana yang kita mampu. Kena beramal. Ya. Dan kita kena mempertahankan ayat-ayat Allah, tidak mengizinkan orang mempermainkannya. Itu dia. Dan kalimah ini adalah satu kalimah yang besar. Jangan bagi. Oleh kerana itu, kedudukan pelajar-pelajar tahfiz ataupun orang-orang yang hafiz Al-Quran ni sebenarnya dia tinggi. Tapi itulah ya, sayang. Bila hafiz Al-Quran, tengok akidah dia dah lain. Sayang. Oleh kerana itu, kadang-kadang kita nasihat kepada, ya, terutamanya orang sunnah, ya, kalau ada kelebihan rezeki, kalau kita nak bagi sekolah tahfiz, berhati-hati. Bukan semua sekolah tahfiz itu menganut ajaran akidah yang betul. Setengah tu sufismnya, setengah tu macam zaman dahulu juga, madrasah Mu'tazilah, madrasah Jahmiyah, madrasah Khawarij, semua ada. Kita berada di zaman yang macam itu juga. Cuma kena pandai memilihnya. Ya, memilihnya. Untuk kita bersedekah, untuk kita memberi bantuan. Kerana apa? Ahli Al-Quran, ahlullahu khasatah. Allah telah mengiktirafkan melalui lisan Rasulullah SAW, ahli Quran ini adalah mereka yang menduduki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, VIP Allah. Kerana disebabkan mereka menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran. Kalau tidak, lama dah Al-Quran kita ini telah dipesongkan ayat-ayat tertentu. Tapi Allah pelihara. Kalau tidak, kalaulah kitab kita ini tidak ada jaminan, maka jadi kitab Al-Quran kita seperti mana kitab Taurat dan Injil yang telah diubahkan oleh tangan-tangan ulama-ulama jahat mereka. Ya. Tara macam ni pun kita tengok bagaimana penafsiran dalam YouTube tu, berbagai-bagai penafsiran yang na'udzubillah, yang menghancurkan agama kita oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Na'udzubillah min zalik. Minta lindung kepada Allah. Termasuk beriman kepada kitabnya adalah mengagungkan dan menyucikannya.
mengerjakan seluruh perintah dan menahan diri agar tidak mengerjakan segala larangannya, menghadapi usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat untuk menyelewengkannya, serta membatah syubhah yang dilontarkan oleh mereka yang fikrah sesat. Setiap Muslim wajib melaksanakan hal ini tentu saja sesuai dengan kemampuan. Ya, maka kita dalam bab ini, apa yang paling penting, kita agungkanlah Al-Quran. Janganlah khatam setahun sekali ataupun seumur hidup sekali. Jangan, kerana Al-Quran ini akan memberi syafaat kepada kita. Dan Al-Quran ini ya akan meletakkan kita akan tahu kedudukan kita di dalam syurga hak mana bacaan Quran kita. Kalau kita pernah baca sampai habis, alhamdulillah 30 juzuk, beruntung. Ya, mudah-mudahan kita di antara kategori yang tertinggi. Hanya Allah yang mengetahui kedudukan tersebut. Ketiga, setia kepada Rasul meliputi yakin dan beriman kepada baginda. Baginda adalah utusan Allah bangsa jin dan manusia. Mempelajari sunnahnya, mengamal dan berkomitmen terhadapnya. Termasuk mencintai dan mentaati baginda, berakhlak dengan akhlak baginda, berjalan menurut kebimbangannya, serta menjalinkan beliau sebagai qudwah dan dalam beribadah dan berakhlak. Baik. Ini di antara perkara juga yang dikaitkan dengan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, syahadatain wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan, itu pasal memang kalimah ini amat penting untuk difahami. Ya, semua apabila diucap kita akan cuba memahami dengan sebaik-baik mungkin. Bukan main dengar, okey dah aku beriman, tak. Kerana ramai yang telah mengucap kalimah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kepada Allah dia syirik. Berapa ramai yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah tapi dalam masa sama mereka syirik. Tak guna kalimah la ilaha illallah. Maksudnya dia pergi masak gulai, dia masak bubur yang manis, lepas tu dia masuk ni garam dengan banyaknya. Apa arti masak bubur? Ataupun masak gulai yang manis pula, bubur yang manis. Ya. Dia pergi buat aiskrim, masya-Allah manis, lepas tu dia masukkan kicap dalamnya. Kan tak logik tu. Merosakkan. Bak kata orang, disebabkan nila setitik, habis susu sebelanga. Itulah kaedahnya. Oleh kerana tu dalam bab kalimah la ilaha illallah, dia telah berlaku penyelewengan. Kalimah tauhid yang bersih yang Allah katakan, ya, akar tunjang kalimah ini cukup hebat, ya, tiba-tiba dirosakkan dengan syirik. Habis kalimah tauhid yang bersih. Kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menjadikan saksi bahawa Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah maksudnya? Itu yang paling penting. Kalau kita faham maksudnya, maka alhamdulillah. Ini yang tak faham ni mengaku Rasulullah sebagai Rasul, lepas tu buat perkara yang bercanggah dengan Rasulullah. Maka apa guna mengucap kalimah Rasulullah itu sebagai Rasul? Masalahnya kita tidak memahami siapakah yang Allah sebutkan sebagai Rasul. Dia bukan manusia yang biasa, walaupun hakikat pada segala urusan biasa. Tetapi bila diwahyukan, dia menjadi satu Rasul, satu utusan dari langit. Bagi contoh senang. Dia orang kampung kita je. Asalnya orang kita, kawan-kawan kita. Kemudian dia naik pangkat. Dia dapat gelaran. Pertama pangkat yang tinggi. Ya, misalnya dia jadi doktor ke, jadi orang-orang yang besar dari sudut pendidikan. Dia ada gap dia yang mana kita terasa, dia ni orang berpendidikan. Kita akan hormat. Ya. Pop, dia naik satu lagi pangkat, Datuk. Di sana dah lain dah cara muamalah dia. Ya. Walaupun dia low profile, tapi masya-Allah orang akan berjaga-jaga dalam perbicaraan. Pom, dia naik lagi pangkat yang tinggi. Ya. Pangkat demi pangkat. Maka cara muamalah kita, apatah lagi jika dia duduk di dalam jawatan kerajaan yang tertentu, yang mana bukan sebarangan boleh kita berhadapan dengannya. Ya. Bukan sebarangan kita boleh pergi sesuka hati ikut timing kita dengan pakaian kita ala kadar nasi kandarnya. Ya, tak boleh. Ada syarat dia. Pom, dia naik satu pangkat jawatan sebagai
pangkat yang tinggi kalau kita katakan PM ataupun wakil raja. Zaman dahulu kalau wakil raja, subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, wakil Allah yang diarahkan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katakan jika kamu cinta Allah, ikut aku. Rasulullah, utusan dari langit, yang ianya merupakan utusan yang maha hebat dari Allah, dan ianya perlu diikuti step-step. Walaupun dia ketuk kepala macam itu, kita boleh ikut. Kerana itu Rasul. Dan bukan sebarangan. Dan memang kita diarahkan mengikut Rasul. Tanpa ragu-ragu. Dengan luar dan dalam kita, lahiriah wa batiniah kita, zahir dan batin kita kepadanya. Kecintaan kita pun kepadanya mutlak. Yang dikatakan kepada Umar, al-an, setelah Umar mengatakan aku mencintai, pada peringkat awal dikatakan aku mencintaimu ya Rasulullah melebihi daripada hartaku, anakku, keluarga, isteriku, melainkan diri aku. Ada lagi melainkan diri aku. Ya Umar, belum lagi. Lalu Umar istiharkan, hatta diri aku pun aku tak cinta melainkan engkau. Ya al-an ya Umar, sekaranglah baru tepat cinta kamu itu. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, penyerahan cinta mutlak itu kena ada kepada Allah dan Rasul. Baru keimanan kita kepada Rasulullah itu betul. Dengan apa? Dengan mengikut Rasulullah. Apa yang Rasulullah buat, kita ikut. Apa yang Rasulullah larang, kita tinggalkan. Tanpa syak, tanpa ragu. Bila datang hadis sahih dan mengikut fatwa ataupun fahaman 3 kurun yang terbaik, kita terima tanpa ragu-ragu. Walaupun kita rasa, lama aku suka benda tu tapi dah Allah larang pula. Tak ada. Tinggal kerana Allah dan Rasul. Oleh kerana tu kita menyaksikan para sahabat, ya, para sahabat waktu tu tengah minum arak. Bismillah. Ni bukan arak, ni kopi. Bismillah. Mereka tengah minum. Kerana ayat arak dia turun 3 peringkat. Dan peringkat yang terakhir turun waktu mereka tengah minum. Tiba-tiba mereka mendengar, oi, arak telah diharamkan. Allah telah mengharamkan arak. Allah telah mengharamkan arak. Yang tengah minum, terus tunggang je. Tunggang dalam rumah mereka je. Kenapa rumah mereka tu pasir? Kan? Mana ada lantai macam ni? Ada yang menunggang sehingga kan semua pada ketika itu mengeluarkan tong-tong tempayan yang mereka simpankan arak tu, ditonggangkan di luar rumah mereka. Sehingga kan seolah-olah di Madinah itu baru je lepas hujan. Menunjukkan punya banyaknya arak yang mereka simpan. Mereka suka pada arak. Tetapi disebabkan Allah dan Rasul. Tak ada dia kata, satu teguk je ya Allah, satu teguk je lah aku nak. Tak ada. As-sam'u wa ta'ah. Apabila pada hari Khaybar, ya, pada hari Khaybar, para sahabat dah menang, ya, menawan Khaybar. Lalu mereka menyembelih keldai. Dah siap, dah lapar, dah siap. Tengah masak tu, tiba-tiba datang satu suara daripada sahabat Nabi mengatakan, Allah telah mengharamkan daging keldai. Allah telah haramkan daging keldai. Tuan-tuan dan perempuan, dia tak kata nanti sekejap aku nak rasa lah, last kopek kata orang. Dia ambil satu gigit ke, dia hilang ngidam. Tak. Kami dah masak rendang tok pun. Ya, dah rendang kita masak. Tak. Allah yang arahkan. Rasul yang arahkan. As-sam'u wa ta'ah. Subhanallah, dahsyat ya. Kalau tuan-tuan dan perempuan menyaksikan kehidupan, kita lah berada di zaman Rasulullah, rasa tak boleh duduk rasanya. Susah. Kenapa? Tuan-tuan dan perempuan kena faham kenapa orang-orang munafik muncul di Madinah. Macam mana mereka melakukan kepada Rasulullah. Itu pasal, na'udzubillah, ya, minta Allah iltizamkan kita yang ada sekarang. Apabila Rasulullah angkatkan seluar Ibnu Umar, ya, sampai paras betisnya. Dan selepas baginda wafat, mereka kata turunlah, Rasulullah dah wafat. Wallahi aku takkan turun di mana tempat yang Rasulullah telah letak.
Nampak tak? Faham tak? Kita takkan faham. Tapi orang yang mendalami tentang akidah ahli sunnah, berpahaman betul-betul dengan fahaman Quran dan sunnah, mereka faham. Kerana apa? Kerana Rasulullah meletakkan pada seluar Ibnu Umar itu, di paras betis itu adalah program wahyu. Bukan Rasulullah buat sesuka hati. Rasulullah buat daripada wahyu Allah. Itu pasal sewaktu Rasulullah wafat, baginda wafat, telah menyediakan tentera yang dipimpin oleh Usamah ibnu Zaid. Usamah ibnu Zaid yang dilantik oleh Rasulullah untuk memerangi Rom. Sedangkan Usamah ibnu Zaid umur dia 18 tahun. Anak kita 15 tahun, 18 tahun tengah sibuk dengan game lagi. Ini dah dilantik sebagai ketua angkatan tentera Rasulullah. Ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita tak nampak. Kadang-kadang pasal kita tak pernah nak memerhatikan kisah-kisah zaman gemilang, zaman orang dahulu. Kita kalau sekadar tengok TV pun sekadar tengok cerita seram itulah jadinya. Ya, bagaimana orang dahulu berperang. Lalu di kalangan para sahabat ada yang mengatakan gantilah Usamah bin Zaid dengan orang yang lebih tua. Kerana dia 18 tahun, kita ada orang 38, 48, 58, 68 yang kuat-kuat lagi, yang mempunyai pengalaman yang dahsyat. Tuan-tuan dan puan-puan, Abu Bakar nak ganti ke? Hatta kalau ikut diri Abu Bakar pun boleh. Umar yang mahir dalam peperangan, Amru ibnu As, sahabat-sahabat Nabi punya banyaknya, boleh menggantikan. Lalu Abu Bakar mengatakan, apa dia? Aku tidak akan mengubahkan yang mana Rasulullah telah lantikkan. Kerana apa? Kerana Rasulullah melantikkan mengikut wahyu. Kalau Abu Bakar melantik, maka dia akan mengikut akalnya. Maka berbahaya. Wahyu dengan akal bertembung. Akal akan kalah. Wahyu akan menang. Dan terbukti, wahyu menang. Yang mana bila Rom mengetahui Rasulullah wafat, pun masih lagi mampu untuk menyediakan tentera, mereka tidak jadi peperangan untuk dilakukan. Nampak tak? Okey, inilah di antara contoh para sahabat radhiyallahu anhum mengikut Rasulullah. Itu cara dia. Kita ni bila dengar ayat Al-Quran, bila dengar hadis rasa tak sesuai, kita akan mula nak membantah. Mula kita tuduh ustaz tu Wahabi lah, ustaz tu gini, ustaz tu. Ini silap kita. Kita jahil. Itulah kuncinya. Lepas tu kita nak berhadapan dengan Allah, nak bertemu dengan Allah dengan bawa kejahilan kita. La ilaha illallah. Minta lindung. Alhamdulillah Yayasan Taklim, jazakallah khairan katsirah, kerana menyediakan tempat-tempat ilmu yang bermanfaat untuk kita bertemu dengan Allah biar selamat. Baik. Termasuk cakup makna iman kepada Rasul. Mana tadi? Ya. Iman kepada Rasul adalah percaya bahawa risalah beliau berlaku umum. Beliau diutuskan kepada manusia dan jin seluruhnya sehingga tidak dihalalkan bagi siapa yang mengikuti selain daripada risalah tersebut yang beliau bawa. Syariat ini beliau membangkan menghapuskan semua syariat sebelumnya. Beliaulah penutup para nabi sehingga tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Termasuk iman kepada Rasul adalah yakin bahawa sunnah beliau merupakan salah satu dua wahyu Allah sehingga beramal dengannya dan meyakini setiap khabar yang diberitakan adalah hukumnya wajib. Tuan-tuan dan puan-puan, itu pegangan saya. Saya tidak akan berganjak bahawa jika hadis itu sahih, saya akan berdiri dengan hadis tersebut. Dan saya akan mempertahankan. Dan sahabat-sahabat di Yayasan Taklim pun tahu, di kalangan kita ni pendirian dia, bahawa kami akan mempertahankan Rasulullah SAW setelah wafat baginda. Dengan memastikan, memastikan hadis-hadis yang digunakan itu mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Hadis-hadis yang digunakan itu adalah hadis-hadis yang sahih yang mengikut fahaman penafsiran 3 kurun yang terbaik. Kami akan mempertahankan, insya-Allah. Ya, minta Allah sabatkan kita semua. Amin ya rabbal. Keempat, kesetiaan kepada para pemimpin kaum muslimin yang berjanji untuk tetap mentaati serta selama mereka tidak memerintah kepada kemaksiatan. Kerana tidak ada ketaatan bagi untuk memaksiati Khalik, yakni Allah. Di antara bentuk lainnya adalah mendoa agar mereka selalu diberi hidayah dan kelurusan, termasuk memberi saran
dan dukungan dengan cara yang betul. Di antara bentuk kesetiaan mereka adalah tunduk terhadap aturan yang telah mereka buat, tidak memberontak meskipun mereka tersilap dalam tugas, kerana dampak dari pemberontakan sangat merosakkan dan menghancurkan. Selama mereka tidak melakukan kekufuran secara nyata, termasuk juga berdiri pada barisan saat berhadapan dengan keadaan yang dilakukan oleh menentang keadaan yang dilakukan oleh para pembangkang. Okey, ini di antara perkara yang amat penting juga bagi mereka-mereka yang berada macam kita sekarang ni, kita berada sebagai rakyat. Pemerintah-pemerintah ini dia tidak bersifat perfect, kena faham elok-elok. Pemerintah kita telah melalui berkurun lamanya. Ya, kita telah menyaksikan selepasnya hilang khilafah Ar-Rashidin, dilantikkan Muawiyah, kemudian habisnya zaman Bani Umayyah, naik Bani Abbasiyah, lepas tu berpecah ummah dengan berbagai-bagai, naiknya zaman Mamalik, naiknya pemerintahan Syiah, naiknya dan berbagai-bagai pemerintahan sehingga jatuhnya khilafah yang terakhir, khilafah Utsmaniyah. Maka negara Islam telah difaraidkan, dibahagi-bahagikan, dan kita adalah satu juzuk yang mana telah dibahagikan oleh orang kafir. Ya, kita tahu kita di bawah penjajahan British, bahkan kita dijajah oleh beberapa golongan-golongan yang terdahulu. Maka sekarang ini kita di bawah pemerintahan tersendiri kita, kerajaan kita. Ya, dan mudah-mudahan Allah berikan ketetapan, kestabilan politik kerajaan kita dan Allah bagi petunjuk untuk mereka mempertahankan Islam. Okey. Dalam bab ini, kesetiaan kita sebagai yang kita tahu ulama telah mengisytiharkan bahawa kerajaan kita adalah kerajaan Islam. Maksudnya kerajaan yang dipimpin oleh pemerintah Islam. Maka bila pemerintahan Islam ini, maka kita ada juga raja yang mana ia adalah simbol agama yang perlu dipertahankan. Simbol agama ini perlu dipertahankan. Apa jadi pun kita bersedia untuk mempertahankan. Kena pertahankan. Jangan jadi seperti setengah-setengah orang Melayu yang tidak faham agama, yang mengkritik raja dengan biadab, mengkritik pemerintah dengan biadab, tidak berakhlak, apatah lagi dengan adanya teknologi ni. Bukan tidak boleh kritik, tetapi kritik dengan beradab, berakhlak seperti yang diberikan guideline. Kalau tidak, itu adalah pemikiran Khawarij. Cara pemikiran Khawarij. Kerana Khawarij banyak bermain di atas pemerintahan. Tak nampak aja silap terus mengkafirkan. Nampak aja silap terus kafirkan pemerintah. Na'udzubillah, ini syar. Kerana itu berhati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Memang pemimpin, kita dah katakan pemimpin tidak sama semuanya. Bahkan selepas zaman pemerintahan Khulafah Ar-Rashidin, kita menyaksikan bagaimana pemimpin-pemimpin yang berbagai-bagai. Sampai di zaman Imam Ahmad, pemimpinnya menganut akidah Mu'tazilah. Di sana ada juga pemimpin-pemimpin yang minum arak, pemimpin-pemimpin yang bersama dayang-dayang lah, apalah, berbagai-bagai, pemimpin-pemimpin yang hidup dengan dunia, ya, semuanya berlaku. Tetapi ingat hadis Rasulullah SAW. Disebabkan kita dibenarkan untuk memberi nasihat seperti mana berlaku kepada Imam Syafi'i waktu dia nak memberi nasihat. Bagaimana cara memberi nasihat pun kena ambil kira. Imam Syafi'i bila dia nak memberi nasihat pada pemerintah, dia datang. Walaupun sejarah telah menceritakan dia diseret daripada Sana'a sana tu sampai ke Baghdad, berjalan kaki, dirantaikan dengan tengkuk tali besi seramai 10 orang. Tapi dia tidak takut, rahimahullah Imam Syafi'i. Dia tegur pemimpin, yang mana orang mengampu pemimpin seperti mana manusia sekarang mengampu kepada pemerintah. Dia datang bertemu dengan Amirul Mukminin. Diizinkan masuk, lalu dimasuk, diberikan tempat, lalu dia duduk. Dia nak menegur pemimpin dengan cara yang beradab dan cara yang berakhlak. Orang-orang menteri-menteri yang ada di dekat dengan raja semua dah mula menarik bajunya masing-masing. Kenapa? Takut dipancung. Lalu Imam Syafi'i bercakap. Dan dia bercakap tidak didengari oleh menteri-menteri yang kiri dan kanan dia. Nampak tak tuan-tuan bagaimana menasihati pemimpin? Lalu Amirul Mukminin mendengar. Lalu dia berterima kasih. Waktu Imam Syafi'i nak beredar, Amirul Mukminin berikan sejambak
dinar pada Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, aku menyampaikan bukan kerana ini. Oh, itu izzah, kemuliaan imam. Itu caranya. Tetapi sayang kita ni mengkritik pemimpin dengan pertama WhatsApp ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bertanggungjawab dengan apa yang kita lakukan pada WhatsApp ataupun pada Facebook, pada Twitter yang mana kita kritik kepada pemerintah. Tanggungjawab kita. Tanggunglah. Nak jawab bagikan dengan cara yang betul. Bukan setengah daripada parti politik nak tegur pemerintah, pergi berceramah di depan khalayak ramai dengan mengutuk, mengkritik, membuka aib. Bukan itu caranya. Tetapi cara yang berakhlak. Oleh kerana itu tuan-tuan, manhaj sunnah ni amat ajaib. Belajar cara kita menjadi rakyat. Masalah tak ada fiqh yang guru-guru nak ajar berkaitan dengan kita sebagai rakyat, apa yang perlu kita buat. Sedangkan ada kaedah-kaedahnya. Sehingga kan Rasulullah mengatakan, jika hamba Habsyi itu memerintah sekalipun, ya, dengan rambut yang apa orang kata tu, rambut afro dia tu, ya, hitam legam, maka hendaklah kamu taati. Dahsyat. Ya, dahsyat perkara yang begitu. Jadi insya-Allah al-muhim dalam bab ini secara kasar kita tahu bahawa adab kita kepada pemerintah ada adabnya. Terpaksa demonstrasi adalah haram. Yang mengikut fatwa disebabkan padanya ada mudarat. Ya, bersabar itulah asas yang penting, dan berdoa dan berusaha dengan cara yang baik. Baik. Kemudian yang kelima, kesetiaan kepada kaum muslimin seluruhnya diwujudkan dengan menyukai jika mereka mendapat kebaikan sebagaimana kita suka jika mereka mendapat hal yang sama. Baik dalam urusan keduniaan maupun akhirat. Sangat ingin mereka mendapat kebaikan sebagaimana ingin agar mereka terhindar dari kejahatan. Berusaha agar mereka tetap bersatu dalam segala urusan dan benci jika mereka bertikai. Mengeluarkan sumbasih yang bermanfaat, menyayangi mereka, bersikap lemah lembut kepada golongan mereka yang lemah, simpati terhadap orang yang kekurangan dari kalangan mereka, dan menghormati atau menghargai golongan senior mereka. Ikut senang jika mereka rasakan kesenangan atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka atau kerana suatu bahaya yang Allah hindarkan dari mereka. Di antara pewujudan kesetiaan kepada kaum muslimin adalah menunai apa saja hak mereka yang merupakan bersifat umum, seperti menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, menjenguk yang sakit, mengiringi jenazah, dan mendoa yang masih hidup maupun yang telah meninggal, ataupun hak-hak yang sifatnya khusus terutamanya terhadap kaum kerabat, tetangga dan teman terdekat. Kata kesetiaan mengandungi pengertian yang utuh pada tercakup dukungan yang memperolehi kebaikan, berapa dukungan moral ataupun aksi yang nyata. Okey, ini berkaitan dengan perkata kesetiaan kepada orang awam ataupun saudara mara kita, rakyat kita. Oleh kerana itu, kesetiaan kita kepada orang Islam tu kena tinggi. Kita tak benar. Itu pasal adalah silap bila kita melihat orang kafir memegang jawatan yang tinggi ataupun kedudukan yang tinggi dan kita saksikan bagaimana kedudukan mereka terhadap Islam. Kita tak reda, tertekan kita bila Islam dipermainkan, orang Islam dipelecehkan. Apa lagi yang disebut je Islam diperlecehkan. Hatta tulisan Jawi pun diperlecehkan. Itu adalah menunjukkan bagaimana jati diri kita terhadap agama kita, terhadap bangsa kita yang beragama Islam. Inilah masalah orang Melayu kita ataupun masyarakat kita, jati diri telah hilang. Jati diri dalam mempertahankan Allah bermasalah, mempertahankan Rasul bermasalah, mempertahankan Quran bermasalah, mempertahankan pemerintah yang dipimpin orang Islam pun bermasalah. Dan hari ini agama sedang dicari-cari pun kita tidak ada jati diri untuk mempertahankan. Hanya kelompok-kelompok yang kecil. Wala' wal bara'. Di sinilah datang wala' wal bara', kesetiaan kita kepada orang-orang yang beriman. Kita takkan biarkan. Tuan-tuan dan perempuan, kena ada pendirian. Kena ada pendirian di dalam agama. Apatah lagi kita mempelajari Quran dan Sunnah ini, ya, kita akan berhadapan dengan banyak masalah satu ketika nanti. Namun, saya katakan, berdiri tetap berdiri. Berdiri tetap berdiri. Jangan sama sekali kita berundur. Berdalilkan hadis la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. La yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiyal amrullah.
akan berterusan di kalangan umat aku yang akan menegakkan kebenaran. Siapa dia? Tuan-tuan dan puan-puan dan saya dan sahabat-sahabat kita di bawah panji Al-Quran dan As-Sunnah, inilah orangnya. Dengan syarat, la yadurruhum man khazalahum. Tidak ada yang boleh memudaratkan mereka untuk menjatuhkan mereka. Oleh kerana itu kita kena bersatu. Kekuatan kita ni bersatu. Ya, beramal dalam bentuk bersatu. Sampai bila kita akan bertahan? Hatta ya'tiyal amrullah, sehingga datang keputusan Allah. Bila? Mati, syahid ataupun menang. Ya, insya-Allah menang akan sampai. Dan mati insya-Allah. Mudah-mudahan selagi kita hidup mempertahankan agama kita, mudah-mudahan Allah letakkan kita di kalangan orang yang bakal memiliki mati syahid. Kesetiaan dalam arti nasihat merupakan ungkapan dari hati yang suci dan tulus. Ia bermanfaat bagi semua, bagi pelakunya akan mendapat balasan berupa pahala dan bahagian kemudian dari Allah. Adapun manfaat yang diperoleh bagi yang diberikan nasihat, dia akan meraihkan kebaikan di dunia atau di akhirat kerana mengikuti petunjuk orang yang menasihati. Fudail Ibn Iyad berkata, siapa pun tidak akan mampu menyusul kedudukan yang kami raih dengan banyak mengerjakan solat dan berpuasa, namun ia dapat diraihkan dengan kelapangan jiwa, keikhlasan hati dan kesetiaan tulus terhadap umat ini. Ya, dengan arti kata lain, di antara perkara-perkara yang perlu kita lihat, mungkin kita tidak mampu untuk melakukan solat malam begitu dahsyat. Ya, dapat satu rakaat witir ataupun 3 rakaat witir, alhamdulillah. Dan mungkin kita tak mampu untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam tempoh beberapa hari, tapi paling kurang kita tidak meninggalkan Al-Quran walaupun sehari. Ya, dan mungkin kita tidak dapat membantu umat sebanyak yang mungkin, namun kita ikhlaslah, buatlah mana yang kita mampu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab ini, yakni berarti nasihat ini ialah keikhlasan kita, ya, dalam mentaati atau membela agama kita ini. Ya, kesetiaan kepada agama kita ini amat penting. Bila kita setia kepada agama ini, berarti kita telah menyerahkan diri kita untuk agama ini. Dan itulah sifat pejuang, ya, sifat seorang Muslim yang hidup di akhir zaman sebagai mujahid untuk mempertahankan agama. Walaupun kita hanya kelompok yang kecil, walaupun kita hanya kelompok yang mana kita bersama orang-orang yang tertentu, tak ramai. Namun jika kita menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang terpilih untuk melakukan kesetiaan kepada agama ini, kepada Rasul, kepada pemerintah yang betul-betul membawa kebajikan dan juga kepada sahabat-sahabat kita, rakyat-rakyat kita, maka kita akan termasuk dalam golongan-golongan yang terbaik. Jadi insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, jangan biarkan diri kita ini terkapai-kapai tidak ada hala tujuan. Jangan biarkan diri kita ini masih lagi dalam kebingungan, tidak mengenali pencipta kita sendiri. Jangan biar diri kita tidak ada pendirian sehingga orang kafir bermain dengan kita. Ya, orang kafir mengambil kesempatan daripada kelemahan kita, kejahilan kita. Jangan. Bantu saudara-saudara kita yang lemah. Bimbing mereka kepada Quran dan Sunnah. Kerana apa? Dengan membimbing mereka ke jalan yang betul ini adalah tanda bahawa kita adalah ansarullah, kita adalah pembantu-pembantu Allah di muka bumi. Dan mudah-mudahan dengan sifat-sifat yang Allah berikan melalui hadisnya tentang berlakunya orang yang terpilih di akhir zaman, kita mengharapkan kita adalah golongan tersebut, golongan yang disebutkan dalam al-hadis firqatun najiyah ataupun ta'ifatun mansurah. yakni firqatun najiyah, golongan yang berjaya di akhir zaman, golongan yang berpegang dengan Quran dan As-Sunnah, dan golongan yang mendapat pertolongan Allah, firqatun firqatun najiyah ta'ifatun mansurah, golongan yang akan mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku qauli hadza. Mudah-mudahan Allah berikan perkara yang baik kepada kita dan berikan petunjuk seterusnya dan memberikan istiqamah dalam beramal dengan agamanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.